Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita dalam kuliah yang ke-22, masih lagi modul 2. Kuliah yang ke-22 ini bertajuk PLC Learning Walk. Jadi saya akan ambil salah satu daripada alat kolaboratif PLC, iaitu Learning Walk. Bagaimana untuk kita laksanakan Learning Walk di peringkat sekolah? Sebelum itu, jangan lupa mohon subscribe and like video saya. Baik, tuan-tuan sekalian, apakah dia Learning Walk? Apa maksud Learning Walk? Iaitu aktiviti berjalan di luar bilik darjah, menjelajah bilik darjah sambil memerhatikan pengajaran guru serta aktiviti pembelajaran murid di dalam bilik darjah itu dengan menggunakan protokol, prosedur tertentu dan fokus yang spesifik. Bukan kita berjalan saja, tapi kita bergerak daripada satu kelas ke kelas dengan menggunakan instrumen, prosedur tertentu, fokus yang spesifik untuk melihat guru mengajar, untuk melihat murid belajar. Serentak di situ, ya. Mengapa kita panggil jelajah? Kerana kita bergerak daripada satu kelas ke satu kelas yang lain dalam satu sesi learning walk tersebut. Okey, ya. Baik, tuan-tuan sekalian. So, learning walk, saya sambung lagi, lawatan ke bilik darjah untuk melihat bagaimana guru mengajar, untuk melihat bagaimana murid belajar. Kita memerhati sambil mencuri. Mencuri ini quote in quote, ya. Melihat, mengambil amalan yang berkesan untuk dikongsi guna bersama. Kita percaya dalam kelas itu ada banyak amalan terbaik yang cikgu gunakan, dan disitulah kita ambil dan kita kongsi untuk diguna bersama, untuk kita share dengan guru-guru yang lain. Di samping itu, kita menyokong bantu PDPC guru dan bukannya untuk. Ingat, learning walk ini bukan nak menilai guru, bukan nak menghukum guru, bukan nak punishment guru, bukan nak menyalahkan guru, tidak. Tapi kita nak berkongsi idea yang datang daripada guru tersebut. Dengan cara kita jelajah kelas ke kelas. Baik. Apakah objektif learning walk? Pertama, mengumpul data dan bahan bukti aktiviti pengajaran guru dan pembelajaran murid. Learning walk ni paling penting ialah nak kumpul data, nak ambil data, okey, yang diperhatikan dalam bilik darjah. Apakah kelemahan dan kekuatan guru? Kita catat sebagai anekdot. Ingat, kita catat sahaja. Perhati, catat, bukan komen. Tak boleh sama sekali kita komen dalam proses learning walk ini. Okey. Yang kedua, membuat perbincangan sama ahli kumpulan berdasarkan data, berdasarkan bukti yang kita perhatikan tadi. Apakah kelemahannya, apakah kekuatannya, kita bincang bersama dalam kumpulan kita. Kemudian, yang ketiga, mempelajari amalan terbaik yang boleh dicontohi dan dikongsi bersama. Baiki kelemahan yang ada untuk mengatasi, menggunakan kelebihan yang ada untuk mengatasi kelemahan yang terhasil dalam PDP tersebut. Sharing di sini. Jadi 1, 2, 3 objektif yang kita pentingkan dalam peringkat pelaksanaan learning walk. Kumpul data, perbincangan dan juga sharing. Baiklah tuan-tuan, saya teruskan kepada protokol learning walk. Apakah protokolnya? Pertama, semua peserta learning walk mesti hadir untuk perbincangan pra-pemerhatian. Dia tak boleh masuk separuh, dia kena start pada awal lagi. Pra, semasa dan pasca, dia kena ikuti semua tiga-tiga peringkat tadi. Yang kedua, pelajar dimaklumkan lebih awal tentang kehadiran guru lain ataupun pelawak ke dalam bilik darjah. Kena maklum kepada pelajar supaya mereka tak terkejut. Yang ketiga, peserta learning walk mesti patuh kepada fokus yang telah dipersetujui. Yang kita nak tengok mungkin 1-2 perkara sahaja. Itu sahaja yang kita nak fokuskan. Hak lain tak perlu kita tengok, tak perlu kita kacau. Okey, mesti dipersetujui bersama. Yang keempat, peserta learning walk mesti elakkan daripada membuat
judgemental. Elakkan komen, elakkan memberi pandangan, sebab kita bukan nak kritik ini, kita nak belajar daripada guru berkenaan. Peserta learning walk tidak boleh mengganggu pembelajaran dalam bilik darjah. Sama sekali tak boleh kita bising, tak boleh kita bercakap dalam bilik darjah. Kita perhati dan catat sahaja. Kemudian peserta learning walk tidak boleh bercakap sama sendiri semasa dalam bilik darjah. Jangan ganggu PDP tu. Okey. Baik, seterusnya, prinsip protokol learning walk ialah memastikan semua ahli tidak mengganggu proses PDP yang berlaku dalam bilik darjah. Ahli hanya perhati dan catat sahaja. Yang kedua, elakkan kritikan serta penilaian peribadi yang bersifat judgemental. Oh, teruk lah awak, oh lemah lah awak. Tak boleh macam tu. Kita bukan nak mengkritik, ya. Ingat, bukan nak mengkritik. Yang ketiga, dapatan pemerhatian amalan terbaik dikongsi dengan semua guru dalam masa seminggu. Dah dapat kelebihan, dah lihat kekuatan, kongsi dalam masa seminggu kepada guru-guru lain. So, 3 prinsip ini mesti dipegang bila laksanakan learning walk. Tak boleh ganggu PDP, tak boleh kritik, kongsi yang terbaik. 3 perkara ni, ingat ya. Baik, seterusnya kita balik kepada FIS. Ingat ya, bila kita laksanakan PLC, balik kepada FIS. Begitu juga dengan learning walk. Apa dia F, apa dia I, apa dia S. Okey, F ini saya boleh katakan dia peringkat plan lah. Dalam konteks PDCA dia adalah plan. Nak buat apa learning walk ini? F nya apa dia? Yang pertama, bentukkan kumpulan learning walk. Pilih ketua kumpulan, lead worker. Okey, seorang ketua kumpulan yang kita panggil sebagai lead worker. Guru ditaklimatkan tentang prosedur dan fokus dalam learning walk tersebut. Pilih kelas yang akan dilawati. Mungkin 3 atau 4 kelas saja bagi satu learning walk. Jangan lama, jangan banyak kelas sangat, ya? Mungkin 3 ke 4 kelas saja. Tetapkan tarikh dan waktu untuk learning walk yang melibatkan semua ahli kumpulan. Melawat kelas dan membuat pemerhatian. Perbincangan tentang hasil pemerhatian dan membuat catatan. Catat, ya. Pilih instrumen yang sesuai, instrumen dan rubrik yang sesuai. Lazimnya kita gunakan SKPM B2 standard 4. Okey, ini peringkat awalnya. Kita fokus di sini. Lepas fokus, kita pergi kepada improve. Kalau PDCA ini do, peringkat do. Okey. Improve-nya ialah lawatan ke kelas dan membuat perhatian berfokus kepada aspek yang telah dipersetujui bersama tadi. Ingat ya, jangan banyak sangat elemen yang nak ditengok, mungkin 1-2 elemen saja. Buat catatan anekdot untuk kumpul maklumat dan data. Jangan ganggu pembelajaran. Perjalanan PDP jangan ganggu. Okey? Ambil masa antara 10 hingga 15 minit untuk setiap kelas. Jadi kita berada di kelas tak lama, 10 hingga 15 minit sahaja. Okey? Kemudian baru bergerak ke kelas yang lain. Itu caranya. Okey. Peringkat improve lagi, kita pergi kepada check pula. Kalau PDCA-nya check, improve-nya nak buat apa? Selepas kita melawat kelas, iaitu kita buat refleksi. Menganalisis data dan dapatan daripada apa yang diperhatikan. Lazimnya kita buat mungkin di koridor. Habis satu kelas, kita discuss di koridor discussion, masuk ke kelas yang lain. Habis tu kita bergerak pula sebagai koridor discussion dan masuk kelas yang lain. Itu caranya. Okey? Sebelum kita berkumpul semula untuk bincangkan keseluruhan. Jadi di peringkat cek ini, menganalisis data dan dapatan daripada apa yang diperhatikan. Kemudian gunakan instrumen dan rubrik yang dipersetujui bersama tadi, misalnya SKPM B2 standard 4. Sesi refleksi dan soal jawab antara ahli, juga menilai kelemahan dan kekuatan untuk dikongsi bersama. Ini kita panggil sebagai cek. Masih lagi di peringkat improve. Okey.
Setelah selesai, kita pergi kepada share, berkongsi. Okey, di peringkat action, susulan dan penambahbaikan. Kelemahan yang dikenal pasti ditambah baik. Jangan kongsi kelemahan itu. Kelemahan yang dikenal pasti ditambah baik. Tapi yang dikongsinya ialah kelebihan. Kelebihan yang dijumpai dikongsi bersama sebagai amalan terbaik. Sebarluaskanlah kelebihan tadi, amalan terbaik tadi melalui blog, portal, media sosial lain seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan sebagainya untuk dikongsi guna bersama oleh guru-guru yang lain. So, fokus, improve dan juga share. Ini terkandung dalam prinsip PLC, juga terkandung dalam prinsip learning walk. Baiklah tuan-tuan, apakah proses learning walk yang nak dijalankan? Pertama, perbincangan, pre-walk. Kita bincang dulu sebelum masuk kelas, 10 minit antara ahli. Mungkin 3-4 orang kita bincang bersama. Baik, kita masuk ke kelas A katakan. Lawatan ke kelas A selama 10 hingga 15 minit. Kita catat sahaja apa yang nak kita perhatikan. Tentukan dulu apa yang nak kita perhatikan. Mungkin kita nak perhatikan aktiviti murid sahaja, maka kita perhatikan sahaja aktiviti murid yang berlaku dalam tempoh 10 hingga 15 minit. Kemudian kita keluar di koridor, kita bincangkan apa yang kita perhatikan tadi sebanyak lebih kurang 10 minit. Itu kita panggil sebagai post walk, corridor discussion. Kemudian masuk kelas lain pula, tengok perkara yang sama tapi kelas lain, gurunya lain. Berapa lama? 10 hingga 15 minit. Catat. Lepas catat, keluar. Dah siap, keluar, duduk di koridor discussion, bincang balik apakah kekuatan tadi, apakah kelemahan dia. Post walk. Kemudian bergerak kelas lain pula, 3-4 kelas saja yang kita ambil dalam satu hari itu untuk melihat perkara yang sama. Gurunya berbeza, muridnya berbeza. Lepas itu baru kita buat refleksi bersama. Di sini kita boleh panggil guru-guru yang kita telah tengok tadi, guru-guru dalam kelas yang kita lawati tadi. Kita mungkin boleh duduk bersama dan kita buat refleksi bersama-sama. Akhirnya setelah siap refleksi tadi, barulah kita buat sharing yang terbaik, yang terbagus. Kita sharingkan bersama dengan guru-guru yang lain dalam tempoh seminggu. Itulah dia proses learning walk yang seharusnya berlaku. Jadi kalau kita lihat di situ, jujukannya macam itulah. Kita mulakan pre-walk, kelas yang pertama 10-15 minit, koridor discussion. Masuk kelas yang kedua 10-15 minit, koridor discussion. Masuk kelas yang ketiga 10 hingga 15 minit, koridor discussion. Kemudian akhir sekali buat post walk discussion reflection untuk semua sekali. Kemudian diakhiri dengan perkongsian dengan guru-guru yang lain. So inilah dia punya flow-nya, catat alirnya pergerakan learning walk. Jadi kalau ini boleh dibudayakan di setiap sekolah, insya-Allah kualiti PDPC guru akan meningkat. Baiklah, saya sambungkan lagi kepada peranan ahli kumpulan. Peranan ahli kumpulan learning walk tadi. Apakah peranan lead worker, ketua? Apakah peranan working team, ahli kumpulan? Lead worker sebagai ketua memastikan penglibatan semua ahli dalam perbincangan pra dan pasca pemerhatian learning walk. Jangan ada penumpang, semua kena menyumbang. Memastikan ahli memahami fokus pemerhatian learning walk. Memastikan semua perbincangan adalah berlandaskan bukti yang didapati semasa pemerhatian learning walk. Memastikan dapatan learning walk dikongsi bersama semua staf dalam masa seminggu. Ini semua peranan ketua lead worker tadi. Peranan ahli pula memahami fokus sesi learning walk, mematuhi protokol learning walk. Ini sangat suka nak dibuat oleh setengah orang, sebab dia suka sangat komen orang lain. Jadi dalam PLC learning walk jangan ada komen, jangan kritik orang. Yang kita nak tengok ialah kelebihan orang itu. Kita nak bantu kelemahan dia. Okay,
membuat perbincangan berlandaskan bukti dan mengelakkan kritikan dan penilaian secara peribadi. Baik. Pemilihan fokus dalam learning walk. Nak fokus apa? Fokus mestilah boleh diperhatikan dalam bilik darjah berdasarkan kepada elemen dalam proses PDPC. Kalau saya terangkan awal dulu, kita ada 15 elemen semua PDPC yang boleh kita fokuskan. Fokus mestilah dinyatakan dengan jelas. Fokus mestilah berhubung dengan peningkatan profesionalisme guru. Fokus mestilah berkaitan dengan kepentingan sekolah. Okey, mesti betul-betul kita berfokus kepada apa yang kita nak tengok. Baik. Ini dia elemennya. Kita nak fokus kepada apa? Elemen apa yang kita nak tengok? Perancangan PDPC, RPS dia, induksi SEC dia. Kita nak tengok penulisan objektif pembelajaran dan kriteria kerjaan dalam kelas itu. Bagaimana dia pamerkan, bagaimana dia tulis. Kita nak tengok persekitaran pembelajaran positif dalam bilik darjah itu berlaku ataupun tidak, kondusif ataupun tidak. Kita nak tengok guru itu kawal kelas, mengawal proses PDPC-nya. Kita nak tengok dia menyampaikan, deliver ilmu dia dalam 3-part lesson. Kita nak tengok guru itu sebagai pembimbing. Kita nak tengok guru sebagai pendorong. Kita nak tengok dia menggunakan sumber pendidikan. Kita nak tengok elemen merentas kurikulum. 9 elemen di sini. Sambung lagi. Yang ke-10, kita nak tengok apa lagi? Kemahiran komunikasi dalam kelas yang digunakan oleh guru itu, berkesan ataupun tidak komunikasinya. Kita nak tengok aplikasi pelajaran terbeza. Kita nak tengok teknik penyoalan, aplikasi kebat. Kita nak tengok aktiviti part 21. Kita nak tengok aplikasi digital tool. Kita nak tengok murid sebagai pembelajar aktif, soft skill dan nilai murni. Kita nak tengok PBB yang dilaksanakan. Jadi ada 16 elemen yang boleh kita tengok dalam proses learning walk. Bukan tengok semua serentak. Kita tengok mungkin 1-2 elemen sahaja bagi setiap sesi. Kalau tengok semua serentak ini, dia tak panggil learning walk. Itu kita panggil sebagai penyeliaan PDPC. Kita duduk dalam sejam 2 dalam kelas keseluruhan, kita tengok pada A hingga Z. Itu bukan learning walk. Itu adalah proses penyeliaan klinikal terhadap PDPC. Learning walk kita hanya tengok 1-2 elemen sahaja dalam tempoh 10 hingga 15 minit sebelum kita bergerak ke kelas yang lain. Okey? Jadi saya rasa cukuplah setakat itu taklimat saya, kuliah saya yang kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan PLC yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.